أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Okey, sekarang ni kita di syair yang ke-43. Tiga, 35 dalam syair apa? Orang putih tu 35. So dia kata tasuddu. Tasuddu artinya munaizah berpaling. Berpaling. So orang putih pun buat she turns away kan. Kemudian dia menzahirkan waktu berdiri an asilin, menzahirkan asil pipinya. Dia menzahirkan pipi dia. Kemudian watattaqi, dan dia berjaga-jaga. Dengan menggunakan penglihatan dia binazirati, min wahshi, seperti wahshi binatang buas. Kalau kita kan macam seladang, binatang yang terletak di kawasan yang bernama Wajrah. Mutfili. So mutfili ni ada yang mengatakan apa? Wahsy tadi yang ada anak. So misalnya lembu contohnya seladang, dia ada anak dia kan. So dia nak jaga anak dia tu. Dia tengok takut orang terkam ke, orang ganggu ke anak dia. So wahsy mutfili. Sebab dia kata with young. So binatang tu dia bersama dengan anak dia. So dia selalu jaga anak dia lah kan. Mana kalau kita kata keling lah. Mengkerling. So dia keling tengok takut musuh datang ganggu anak dia. So macam tu juga lah. Dia upamakan macam dia tu memandang orang lain supaya jangan ganggu dia. So dia pandang aku seolah-olah seperti binatang tu pandang orang lain untuk jaga anak dia. So tengok perkataan mufradat. Tasuddu kan. Tasuddu makna dia a'rada yu'ridu lah kan. Berpaling. Artinya a'rada yu'ridu, tu'ridu lah. Di mana tu'ridu. Tasuddu ni mana dia tu'ridu, memalingkan
Ni mana memaling ni, dia memalingkan diri dia sendiri. Satu memalingkan orang, ni dia memalingkan diri sendiri. Dan perkataan ini digunakan oleh Quran, wa idza qila lahum ta'alu, bila dikatakan kepada mereka ta'alu ila ma anzalallah, marilah dia kata kepada Quran ini apa yang Allah turunkan, dan datanglah kepada Rasul. Nescaya kalau dikatakan kepada mereka begitu, kamu akan melihat ra'aital munafiqina, orang munafik berpaling, yasudduna angka, berpaling daripada kamu dengan suatu palingan, sududa. So, mana tasuddu yang pertama tu mana berpaling kan? Juga sadda suddu ni juga bermakna memalingkan. So, memalingkan artinya dia memalingkan orang lain. As-sarfu wad-daf'u. So, semua ni makna memalingkan. So, kalau memalingkan, artinya dia memalingkan orang. Yang tadi tu dia yang berpaling. Contoh ni ada dalam Quran juga. Quran kata alladzina kafaru, orang-orang kafir, wasaddu an sabilillah, dan dia memalingkan orang lain daripada jalan Allah, adalla a'malahu, seolah-olah Allah telah menyesatkan amalan mereka. Yang apa tafsir dia? Surah apa ya? Surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 1. Alladzina kafaru, iaitu orang yang kufur kepada Muhammad, wasaddu kan dia tafsir, wasarafu an-nasa. So, mereka memalingkan manusia daripada agama Allah dan juga ketaatan kepada Allah. Adalla, nescaya Allah akan membatalkan. Adalla, Allah akan membatalkan a'malahum, iaitu kebaikan-kebaikan yang mereka telah buat pada hari peperangan Badar. So, mereka pun buat juga, masuk juga, tapi amalan mereka tak dikira. Okey, dari segi riwayat, wa yurwa tasadda tu tasuddu jadi tasadda. Sini ganti dengan tasadda. Tasadda. Wa yurwa tasadda, So, tasadda pun ni sini mudhari', ni tasuddu ni kan. So, tasaddanya asalnya tatasadda. Ada dua ta lah. Tatasadda. Tafa'ala yatafa'alu, tatafa'alu. Tatafa'alu. Nombor 5.
Tasadda pun asalnya tatasadda. Mana tatasadda ni? Tata'arradu, menunjukkan diri. Menunjukkan diri untuk dilihat kan. Litunzara. Okay, sekarang dia huraian tatasadda ni, ta tu dihazafkan, ta yang pertama tu. So, huzifat minhu ihda, salah satu dua ta aini pada tatasadda. Dan benda ini pun ada dalam bait yang ke-25 pun dah dibincangkan yang lalu. Kama ra'aita fil bait, dalam syair yang ke-25 kan, al-khamis wa ishrina. Okay, tubdi ni nombor 4 lah kan. So af'ala yuf'ilu, so abda yubdi. So tubdi artinya tuzhiru, menzahirkan. So tubdi mudhari' kan, fi'il madhi dia abda. Ni abda. So dia kata mudhari'u, dianya fi'il mudhari' kepada fi'il madhi abda. Ya ni sepatutnya tak ada titik lah. So abda. Wal qiyas, sepatutnya kalau ikut kaedah, sepatutnya kena baca tu'abdi'u. Tubdi'u ni kena baca tu'abdi'u. Sepatutnya kena baca begitu. Sebab asalnya kan af'ala ni af'ala sepatutnya ni asli kan ni kan, asli tak? So asli sepatutnya kena kekalkan lah hamzah tu. So nanti kalau sepatutnya you ilu, sepatutnya gitu, you ilu. Kemudian dia kata hazaf hamzah untuk takfir lah, dibacanya yuf'ilu kan. Ni pun follow kepada kaedah untuk mutakallim. Sebab ni azah ni tak ada kaedah ni, azah ni. Yang ada kaedahnya ialah bila dua hamzah bertemu satu tempat. Maksudnya af'ilu. Af'ilu untuk mutakallim kan, aku melakukan. Ni bawa dia kaedah dua hamzah bertemu pada satu tempat kan, untuk takfif buang satu, jadilah uf'ilu. So kerana ikut yang lain tu follow ni untuk menseragamkan tasrif. Kerana hak ni dihazafkan hamzah, maka hak lain pun kena hazafkan untuk menseragamkan tasrif. Asalnya hak ni lah kaedah dia pakai. Bukan hak ni sebenarnya kaedah dia ikut yang dia tak ada asal lah. Dia just follow untuk seragamkan kaedah. Okay. Tu'abdi'u
Kalau dia kata berat, ni ya ni kan? Ya ni berat. Apa dia baca ni? Saqul. Dia anggap berat lah kan? Dia anggap berat. Dhammah. So, tus qilati dhammatu. Saqala. Kan? To find heavy kan? Dan kita baca maju lah. Didapati dhammah tu berat. Bila dia berada di atas ya. Ala ya. Kerana ya tu huruf sakit kan? Ala ya'i. So kerana dia anggap berat, maka dia perlu dihazafkan. Fahuzifat. Lepas hazaf yang ni, hazaf hamzah ni pula. Kan? So mahuzifati ala hamzah untuk takfif. Ini pun kerana follow hamlan ala abda tadi. Ubdi. Mana mutakallim lah. Sebab mutakallim yang asalnya buah hamzah. Alladhi kana asluhu, yang mana asal dianya ialah uabdi. 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 Kemudian dihazafkan hamzah, fahuzifati hamzatuhu yang kedua. As-saniyatu, untuk bebaskan litakhallusi, daripada beratnya dua hamzah, min sakli hamzatain, hamzataini. So keadaan ni dia kata boleh pakai pada semua sulasi mazi, macam semua yang af'ala lah. Maknanya yang sahih pemakaian ni, yang illah pemakaian ni, yang sakit pemakaian ni. So wayajri hadzal i'lalu, i'lal ini dipakai fi kulli fi'lin, pada setiap fi'il yang sulasi, sulasiyin, mazidin, sulasi mazi, yang ada hamzah ni lah. Fihi al-hamzatu, yang ada hamzah padanya, iaitu nombor 4 je lah. Fi awalihi. Contohnya adha. Ini contoh bagi illah lah kan? Illah. So adha. Adha yudhi, berada pada waktu duha. Amsa yumsi. Amsa yumsi, berada pada waktu petang. Ini untuk illah. Yang untuk sahih, akrama yukrimu. So, akrama yukrimu. Dan seterusnya. Wa halumma jarran. Halumma jarran. Mana asal makna dia halumma jarran ni? Ha tu tambih lah. Lumma ditarik. Lumma dikumpulkan. Jarra tarik. Jarran. Dikumpulkan tarik. Mana tarik. Jadi berteruh lah benda tu kan.
Jadi kaedah, jadi satu idiom lah, idiomatik, untuk menunjukkan berterusan dan seterusnya. Tapi dia kata ada juga certain case, dia kata dia tak hazaf, mana ikut kaedah. Ikut kaedah tadilah pakai hamzah tadi, yu'akrimu tu kan. Sebab kalau yaji'u kadang-kadang datang juga ikut kias, ikut kaedah alal kiasi. So kaedah ni wahwal aslu, kaedah yang telah ditinggalkan, al-mahjuru, dah ditolak tu. Siapa yang pakai ni? Abi Hayyan pakai ya. Fi qawli Abi Hayyan al-Faq'asi. Faq'asi. Abi Hayyan Faq'asi. Ni bukan Abu Hayyan kita ni kok. Abu Hayyan lain. Bukan yang tafsir tu. Ni anda tak jumpa cari dia punya biografi dia. So kata dia kata fa innahu ahlun, sesungguhnya dia ni orang yang layak dah kata ahlun untuk dihormati. Li'an yu'akrama, li'an yu'akrama. So ada hamzah tak buang dah. Sini ya kan, yu'akrama. Okay, kemudian dia beritahu kita satu kaedah lagi untuk buat isim fa'il bagi yang ada untuk nombor 4 ni lah. Untuk nombor 4 ni, isim fa'il dan isim maf'ul. Sebab asalnya ada hamzah kan, jadi isim fa'il dia pun sama juga akan hilang hamzah. Jadi mukrimun, mukrimin, mukramin. Hamzah tak ada kan? Ni isim fa'il, ni isim maf'ul. So dia kata, wala tansa, jangan kamu lupa bahawa hamzah yang mazidah tu, hamzah yang ditambah, anal hamzata al-mazidata, dihazafkan, tuhzafu, pada kedua-dua isim minas, mayil, fa'il, isim fa'il dan isim maf'ul, wal maf'ul. Yang kedua-duanya diambil daripada sulasi mazidah kan. Al-ma'khuzaini diambil daripada sulasi mazid. Minal fi'li as-sulasiyyi kenapa ada tahu sini? Al-mazidah fihi al-hamzah. Fa'il hamzah ni. Gitu. Kemudian ni sifat yang ni, domir ni. Hi ni domir ni. Ini fa'il ni. Sini hamzah tu. Kan? Betul tak?
Sifat lah ni, sifat kepada ni al-fi'il sulasi. Jadi gitulah. So sini buat alif lam bermakna allazi lah. Allazi mazidatu fihi alhamzatu. Wazalika mislu, yang demikian itu seperti lafaz mukrimin dengan mukramin. Sepatutnya muakrimin dengan wal qiyasu muakrimun wa muakramun. Sebenarnya boleh dikiaskan untuk orang lain juga, dia kata, untuk benda lain juga. Kiaslah kepada yang demikian ala zalika. Beringatlah, dia kata, tanabbah li zalika, untuk yang demikian. Dan ingat, dia kata, wahfazhu, wahfazhu. InsyaAllah, dia kata, Allah akan memberi manfaat kepada kamu dengannya. Yang fa'uka bihi. Ya, jarang-jarang orang tahu kan. Okey, asil dalam syair tu, asil, an asilin kan, daripada pipi. Ni bukan pipi maksud dia sebenarnya. Maksud dia lembut, tapi digunakan untuk pipi lah. Lembut. Asil tu sendiri. Khaddin, tapi dah digunakan untuk pipi, dia khaddin na'imin. Apa tu? Pipi yang lembut, lagi panjang, tawilin, an asilin an khaddin na'imin tawilin. Asalah kan. Itu dah tu. Asilnya, so asalnya mana? Smooth, even. Lepas tu digunakan, macam dia kata, rajulun asilul khaddi. Laki yang pipinya licin. Maksudnya, a man having the cheek soft and long. Pipi lebar. Tapi oleh kerana asil di sini merujuk kepada pipi kan, so dia kira macam pipi lah sini. Tattaki daripada ittiqa, masdar dia ittiqa. Mana ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi. Ba'if ta'ala. Daripada mujarad dia waqa. So nanti waw tu dihazafkan nanti kan, bila bertemu dengan ta tu jadi ittaqi. So mana dia al-hajzu. Al-hajzu. Menahan ataupun halangan yang terletak antara dua benda, baina syai'ain.
Contohnya dia guna kata ittaqaituhu bi tursin. Yuqalu, orang Arab kata, dikatakan ittaqaituhu. Aku melindung antara dia dengan bitursin, perisai. Maknanya antara aku dengan dia tu ada perisai lah kan? Ada perisai. So maksudnya ja'altu, aku telah menjadikan perisai tursa sebagai pendinding, hajizan antara aku dengan dia. Baini wa bainahu. Baini wa bainahu. Tattaqi. Dia berpaling. Dia menzahirkan pipinya. Kemudian dia menjadi penghadang. Dia menjadikan diri dia pelindung. So ada juga orang kata, waqala ba'duhum, setengah syarih kata, makna tattaqi ni lah, makna qawlihi tattaqi, makna tattaqi, makna kata-kata penyair tattaqi, maksudnya tattaqi bi'ainiha, di mana dia jadi penghadang tu, dia guna mata dia menghalang orang yang ataupun siapa-siapa saja yang dia takut, takhafuhu, takut terhadap orang yang di bawah jagaan dia, auliyaiha. So, kalau dia ada anak kan, so dia nak lindung anak dia tu lah. Tapi dia guna mata, keling dengan mata dia. Dia keling dengan mata dia, guna dengan mata je. Sebab tu terjemah jadi ni. Jadi sebenarnya soalan macam dia jaga anak lah kan. Wa tattaqi binaziratin. So nazirah, tengok dia kata tattaqi, mana dia apa tu, ambil bahagian, kacau, intervenes, ataupun mana dia encounters me with. So dia lawan lah aku ni dengan mata je. Yang ni pula betul lah, ni maknanya dia nak kosek dia, nak apa, guna mata je. And then nazirah kan. So nazirah ni kata sifat, sebab dia pun daripada nazara yang zuru kan. So nazara yang zuru, isim fa'il dia nazirun, orang yang melihat, sifat, tambah ta jadi naziratun. Sebab tu ditakdirkan ada mausuf situ, binaziratin, ainin naziratin lah, mata yang melihat. So
So, atas ni akan jadi bi'ainin naziratin. Mausuf sifat. Buat mausuf sifat ganti tempat dia. Wahsyun jamak kepada wahsyiyun. Jam'u wahsyiyin. So maksud dia isim jamak dia nya wahsyun. Wahsyun tu dah makna jamak. Macam Arab ni kan, Arabun. Arab ni orang Arab, orang Arab kita panggil Arabun. Tapi kalau kita nak kata an Arab, seorang orang Arab, tu bubuhia je lah. So Arabiyun. Ni wahsyun, binatang-binatang liar kan. So kalau seekor, bubuhia lah. Jadi wahsyiyun. Adalah. Wahsyiyun. Dan nama dia yang jenis jamak macam ni kita panggil isim jins jamak. Ismu jinsin. So jam'iyyin. Jins yang jamak. So dia boleh bezakan dengan dia punya individu lah. Satu elemen, satu unsur, satu individu. So yufarraqu baina isim jamak jinsi dengan satu, bainahu wa baina wahidatin, dengan hanya masuk ya aja, bil ya'i. Contohnya wa misluhu zanjun. Zanjun apa nak? Negro So dia kalau seorang negro jadi zanjiyun. Tambah ya. Orang Rum kan. Rumun. Orang-orang Rum. Kalau seorang saja Rumiyun. Orang-orang Arab, Arabun. Kalau seorang aja orang Arab, Arabiyun. Ni bukan kata sifat ni tapi jamak. Kadang-kadang kita ya nisbah tu jadi kata sifat dah. Kadang-kadang makna serupa jadi. Body serupa makna berlainan. Dua ya. Wahsyiyun. Nisbah lah. Jadi ya. Okey, apa tu jarrah? Wajratu. Wajrah. So wajrah ialah wajratu nama tempat, ismu maudi'in.
Nama suatu tempat. Okay, apa maksud dalam syair itu? Binatang-binatang liar, binatang-binatang liar di tempat bernama Wajrah. Wa arada, penyair maksudkan, bi wahsy Wajrah ni, Wajrata ni, ialah zab ke zib lah kan, zibiat, az-ziba, az-zibaa, az-ziba kijang lah, jamak ni, jamak kepada zabium. Zabium kijang, jamak dia ziba, kijang-kijang. Mutfilun, kalau dalam syair itu baca mutfili. Mutfilin. Hiya allati laha tiflun. Ialah binatang yang mempunyai anak. Tiflun. Yang masih lagi dia menyusukannya. Turdi'uhu. Dia beri susu lagi. Dia masih menyusukannya. Kemudian mestilah dia tu mu'annas, sebab dia beri susu kan. Tapi sini tak ada ta pun, ta marbutah tak ada. So sebab tu dia kata wa yuqalu fi adami ta'nisi. Dan dikatakan alasan kenapa kita tak ta'niskan dia tu, fi adami, lacks of ta'nis, ialah jawapan dia makila fi adami ta'nis murdi'. Apa yang dikatakan ataupun jawapan yang dikatakan dalam permasalahan adami, tiadanya ta'nis pada perkataan murdi'in kan. Sebenarnya kalau benda tu khas untuk perempuan, tak perlu lagi buta kan. Yang beri susu ni wanita dah, buta tak ada. Boleh pakai dulu. Pakai semua. So kalau berbuta tu bukan masuk tu, masuk perbuatan. Okay, apa makna syair? Dia kata innal mahbubata tu'ridu anni. Kekasihku, dia kata, telah berpaling daripada aku. Anni. Kerana dia malu-malu. Anis teh ya'an. Kerana dia malu-malu. Kemudian dia menzahirkan, fatuzhiru, dengan sebab dia berpaling tu, fi i'radiha tadi. Bila berpaling, so nampaklah pipi kan. So seolah-olah dia menzahirkan pipi. Khaddan. Pipinya yang panjang, tawilan lagi lembut, na'iman. Comel kau pipi panjang ni. Kemudian watalqani, dan dia jumpa dengan aku. Selepas dia berpaling tu kan, ba'da i'radi, jumpa, mari menghadap, tapi mata dia duk keling lah. So bi'uyunin, dengan mata misli, seperti mata kijang, uyuni zibain, zibai, kijang-kijang yang ada di kawasan Wajrah, Wajrata.
misli uyuni zibai wajrata, yang allawati ni jamak kepada allati, yang memiliki anak. So, lahunna atfalun, lahunna atfalun. Baik, sekarang ni kenapa penyair sebut binatang kijang tu? Apa istimewanya? So, wa khassa, dia telah mengkhususkan hunna, ini kijang-kijang tadi, untuk disebut bizikri, kerana dia kata kijang-kijang itu sentiasa tengok kepada anak dia, kan? Linazrihinna, kerana kijang-kijang itu sentiasa melihat kepada anak-anak, auladihinna, dengan rasa simpati, bil atfi, dan kasih sayang, wasyafaqah. Jadi kalau masa tu dia duk jaga anak dia, tengok dengan tu kesiannya, takut ni, masa tu comel mata dia kata. So wahunna ahsanu, sebaik-baik, seindah-indah mata, ahsanu uyunan, mata pada waktu yang sebegitu, fitilkan hali, jika dibandingkan dengan situasi-situasi yang lain. Minhunna, mana dia kata ni lebih cantik daripada dia sendiri, tapi dalam situasi yang lain lah, situasi-situasi, semua situasi, fi sa'iri, yani fi jami'i ahwal, fi jami'il ahwal. Setiap hari tu. Tak masuk sini. Nak kena yes. Sini file import tak? Please. Terang nak buat ni boleh tak? Sekejap. Ada. Nak gerak macam ni? Ni okey dah? Ni? Mau naik atas sana? Nak naik boleh?
Kau tu naiknya ni. Ni naiknya. Gambar tak naik tu. Ni boleh ni. Boleh lah situ. Ganggu lah sikit. Okay ya. Tasuddu fi'il mudhari' tasuddu fi'il mudhari' kan? Fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu hiya ya'udu ila man yutahaddatsu anha. So sini ada fa'il dia hiya. Fa'il dhamir mustatir. Wal jumlah fi'liyah musta'nifah la mahalla laha minal i'rab. So sini dah ada fa'il plus fi'il. Jadilah jumlah. So jumlah ni jumlah musta'nifah. Ayat mula lah musta'nifah. So jumlah musta'nifah hukum dia la mahalla laha minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. So sini hukum dia la mahalla laha minal i'rab. Waw huruf ataf. So waw ni harfu atfin. Tubdi fi'il mudhari' marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu'un. So tubdi fi'il sebab tak ada jazam kan? Tak ada jazam, tak ada nasib. So dia marfu' lah. So asalnya tubdi'u kan? Tubdi'u kan? So marfu' dengan dhammah ni sepatutnya tapi muqaddarah je lah muqaddarah je. So dia kata wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun saja. Atas ya tak boleh dizahirkan kerana berat. Lisakli artinya berat, tak boleh dizahirkan dhammah atas ya kerana berat. Jadi berat ni dipanggil takdir je lah. Takdir ada. And then kalau sebut fi'il kena sebut fa'il. Untuk i'rab sebut fi'il kena ada fa'il dia. So fa'il dhamir mustatir. Sebab nanti kita nak kata jumlah kan? Jumlah nak kena ada fi'il dengan fa'il. So sini fa'il dia dhamir yang tersembunyi. Mustatirun. Takdir pun hiya juga. Takdiruhu hiya yang kembali kepada orang yang sedang kita perkatakan tentangnya. Seman yutahaddasu anha. Okay, dah ada fi'il fa'il jadilah jumlah. So sekarang ni dah jadi ada fa'il, ada fi'il. Jadilah jumlah. Bila kita sebut jumlah, kita kena tahu jumlah tu jumlah apa. Jumlah musta'nifah ke, jumlah tafsiriyah ke, kan? Jumlah sebagai apa jumlah. So sini dia kata jumlah tu jumlah fi'liyah dah. Antara jumlah kita ada dua jenis jumlah. Jumlah ismiyah ke fi'liyah. Sini dia tak bermula dengan isim, bermula dengan fi'il, kita panggil jumlah fi'liyah. Jadi dia tak ada peranan apa-apa melainkan sebab disebut waw situ, waw ataf kan sebelum dia tu kan. So kita panggil jumlah ma'tufah. Dia sebagai ikut aja. Ma'tufatun. Mengikut jumlah yang sebelum dia ma qablaha
Jumlah sebelum dia. Ma qabla. So jumlah sebelum dia tu jumlah musta'nifah yang tak ada i'rab kan? So dia pun sama jugalah. So la mahalla laha misluha. So an asilin jar ni majrur. So jar majrur mestilah ada muta'alliq dengan siapa? Kepunyaan siapa? So dia kata kepunyaan tubdi. Kepunyaan tubdi. So dia zahirkan pipi dia, bukannya dia berpaling pipi dia. Dia zahirkan pipi dia. Kan? Dia berpaling mula-mula, kemudian dia menzahirkan pipi dia. So dia kata an asilin jar majrurun muta'alliqan ni dengan fi'il sebelum dia kan? Bi fi'il qablahuma. And then waw sini. Wa ataf. Kalau atas ini jadi maktuf kan? So dia ikut mana? Ikut tasuddu dia kata Kau ikut apa? Waw huruf atfin tattaki fi'il. Fi'il pula fi'il mudhari'. Antara madi mudhari' amar fi'il mudhari' dia kata. So fi'ilun mudhari'un. Mudhari' ni kita kena tahu dia mansub ke dia majzum ataupun marfu'. Sini marfu' kerana amil jazim yang ambil nasab tak ada. Bila sudah kena pasti itu marfu' ke mansub ke majzum, kena tahu tanda dia pula. So di sini tanda rafa'. Alamatul raf'ihi ialah baris dhammatu. So baris ni kena tahu, baris itu zahir ke muqaddar. Baris itu nampak tengok ke tak nampak. Kalau tak nampak kita panggil muqaddaratu. Dhammah muqaddarah. Duduk atas apa? Atas huruf yang paling belakang sekali kan? Yang belakang sekali ialah ya. So muqaddarah tak dapat dizahirkan kerana berat. Disakli. Kita dah sebut dah fi'il. Fa'il tak tahulah. So fa'il dia juga dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Kalau dhamir mustatir kena takdirkan lah. So takdir situ hiya. Kau dah ada fi'il ada fa'il. Sini dah ada fa'il, fi'il, dah ada fa'il. So dia akan jadi jumlah lah kan. So bila jumlah tu jumlah apa? Dia kata just ikut aja jumlah sebelum ni, ma'tufatun kepada jumlah yang sebelum dia, ma qablaha, yang tak ada i'rab tu, la mahalla laha min al-i'rab tu juga kan. So maknanya dia ikut yang jumlah tubdi juga lah kan. Tubdi, yang tubdi pun ikut yang ni juga kan. Okay, binaziratin. Sini, binaziratin. Kita tahu dah ni huruf jar plus majrur. Ni muta'alliq dengan siapa? Milik tattaki ke apa? So nazirah dia kata milik fi'il tattaki. So muta'alliqah ni bil fi'il tattaki. Nazirah tu sirah sifat. Wa naziratun ni ialah wa nazirah ialah sifatun kepada mausuf. Li mausufin. Mausuf dia ain kan? So ain tadi. So mana? Ini sepatutnya ainin naziratin. So dia ini sifat, yang ni mausuf.
Sifat kepada mausuf ni ain lah yang dihazafkan, mahzufin. So ain dihazafkan. Min wahshi, min huruf jar, wahshi majrur, muta'alliq dengan siapa? Sama juga dengan muta'alliq dengan mahzuf, sifat yang kedua. Muta'alliq dengan mahzuf. So maknanya ada benda yang dihazafkan di sini. Min kan? Sebelum dia ni ada benda yang dihazafkan. Macam kainin ke, kainatin. Mata yang bersifat seperti wahsh. Kan? Kainat. So dia kata dengan mahzuf yang merupakan sifat, bi mahzufi sifatin yang kedua, kan, kepada mausuf. So maknanya sini ainun ni satu sifat dia kan, ainin naziratin, kemudian kainatin, sifat dia yang kedua, min wahshi. Yang ni muta'alliq dengan yang ni ya, kainah. Mausuf yang dihazafkan. So sepatutnya dia punya wa aslul kalam bi'ainin naziratin, kan, min uyuni wahshin, bi'ainin naziratin min uyuni wahshin. So min uyuni wahshin ni pun kata sifat jugalah. Sifat ni sifat yang pertama. So ni sifat yang kedua. Tapi dia mahzuf lah dengan satu benda sini. Kemudian dia kata fahuzifal mudhaf, dihazafkan mudhaf. Mana mudhaf? Inilah ain ni kan, ain ni mula-mula dibuang kan, fahuzifal mudhafu, kemudian digantikan mudhafu ilaih wahsy ni, wa aqama, dan dia wa aqamal mudhafu, mudhaf ni, mudhafu ilaih ni yang wahsy ni, dia ganti tempat muqamahu, tempat mudhaf, tempat uyun. Okey, antara sekarang ni wahsy dengan jur'ah pula, wajrah pula, wahsy wajrah, mudhaf ilaih kan, ni mudhaf, ni mudhaf ilaihi. Enam. So dia kata wahsy ni mudhafun, wajrah mudhafun ilaihi. Dan bila mudhaf ilaihi dia majrur lah hukum dia, majrurun. Bila kita dah sabitkan majrur ke apa ke, kita kena tengok tanda dia pula. So tanda wa alamatu kejarannya ialah jarrihi ialah fathah. Dan fathah pun nampak sini kan. Fathah nampak kan. So kita panggil fathah zahirah lah. So biasanya orang bubuh biasa ada juga tak bubuh. Al-fathatu zahirah. Al-fathatu zahirah. Tapi ganti niabatan anil kasrah. Sepatutnya dia kasrah kan? Sepatutnya kasrah. Sebab mudhaf majrur mestilah kasrah. Tapi oleh kerana dia ghairu munsharif kan? Li'annahu mamnu'un. Kerana dia tertegah, dia dilarang daripada
sarfkan. Ini dibubuh baris 3 kan. Minas sarfi. So ada 2 faktor yang menjadikan isim ghair munsharif yang sini untuk menjadi ghair munsharif. Satu, dia isim alam. Lil alamiyah. Dia isim alam, proper name. Proper name. Yang kedua, dia muannas. At-ta'nisi. Sebab kita kata untuk jadi isim ghair munsharif kena ada 9 apa? 9 sebab. So dari 9 sebab tu dia perlukan dua sebab. So 2 sebab ni dah ada lah. Satu alamiah, yang kedua ta'nis. Sebab perkataan wajrah ni dia nama tempat kan. So nama tempat ni nama proper lah. Proper name lah. Satu lagi dia ada ta kan. So dia ta'nis lah. Okay, perkataan mutfil. Mutfil sini. Macam mana nak i'rab dia mutfil? So mutfil dia kata sifat kepada wahsh. Sifatu wahshin. Sifat kepada wahsh. So maknanya inilah binatang liar yang macam mana? Yang ada anak. Kijang yang macam mana? Kijang yang ada anak. Kijang yang ada anak. Yang berdekatan dia lah. Anak duduk dekat dia. Okay. Syarih Ibnu Ambariyan. Qala al-Ambariyu. So dia pun syarah mu'allaqat. Ibnu Ambari. Abu Bakar Muhammad bin Qasim. 271 hingga 328 Hijrah. Dia kata mutfil ni, mutfilu ni ataupun mutfili ni ialah sifat kepada na'tu nazira. Na'tu naziratin. Perkataan nazirah. Mana dia kata pandangan yang anak, yang ada anak. Macam mana pandangan yang ada anak? Tak betul kan? So wal makna la yu'ayyidu. So makna tidak menyokong. La yu'ayyidu. Tidak menyokong dia. Ta'ammal. Cuba kamu fikir dia kata. Cuba kamu fikir. Ibnu Ambari ni kitab dia. Syarah Qasaid Sabah At-Tiwal kan. Di Jahiliyah li Abi Bakar Muhammad bin Qasim Al-Ambari. Riwayat hidup dia ada sikit sini sebut. Ambar ni nama tempat sih. So nama dia Abu Bakar Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Bashar. Terkenal dengan nama Ibnu Ambari. Ambari ni nisbah kepada ayah dia sepatutnya. Ayah dia nama dia Abu Muhammad Qasim. Nusiba ilal Ambar. Ambar ni ialah negeri di sebuah bandar di Furat. Dekat Furat. Sebahagian western lah, western Baghdad. Gharbi Baghdad. Nama tempat tu orang Parsi namakan tempat tu Fairuz Sabur. Kerana orang yang mula-mula duduk situ nama dia Sabur bin Hurmus. Orang yang pertama-tama mendiami tempat itu, memakmurkan. Kemudian diperbaharui tempat itu oleh Abu Abbas As-Saffah, Khalifah Bani Abbas. Waktu mula dia buat istana-istana apa semua. Duduk situ sehinggalah mati. Orang alim lah. Bahasa, ada segi bahasa. Ni kan? Dia kata ni kan? Dia kata mutfil na' kepada linnazirah. Na' linnazirah. So kalau kita nak tolong jawab ke dia, kita kena ni berhempah pula sikit. Nak sokong dia.
Kata Syekh tu kata tak betul kan. Saya kata betul juga. Dia orang hebat ni tak kan. Salah ni kan. Mutfil ni nak kepada ni nazirah. Kan? Bolehlah kalau nazirah tu refer kepada binatang tu juga kan. Sebab yang melihatnya, yang ada anak tu yang melihat. Kan? Yang melihat nazirah. Jika dibandingkan dengan wahsh tu dia umum kan. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Wajidin. Wajidin. Tadi kan dia kata atas ni, dia menunjukkan watubdi an asilin. Unaiza, kekasih dia menunjukkan pipi dia asilin. Kemudian sini dia tu sambung lagi, dia tunjuk leher dia. Wajidin. Mana watubdi an wajidin. Watubdi an jidin. So jid artinya leher. Kemudian digambarkan dia punya leher dia tu seperti kajidil rim. Seperti kijang putih. Leher kijang putih. Tidak jelek lah kita. Tidak jelek. Laisa bifahishin. Tidak jelek. Mana kita pandang dia tu enak sahaja pandangnya. Enak sahaja. Pandangan yang tak jemu. Bukan tak sedap pandang. Laisa bifahish. Fahish satu benda yang teruk. Tak elok. Tapi leher pada Unaizah cantik aja. Izahia nasat. Apa tu? Nasathu ya. So bila dia mengangkat leher dia tadi. Iza nasathu, when she raises, bila dia naikkan, dia angkat leher dia tadi. Dan leher dia itu bukan leher yang tidak ada hiasan. Mu'attal mesti yang tak ada hiasan. La bi mu'attalin tidak tak ada hiasan. Ini ada hiasan lah. Ada kalung lah. Bukan. Kan sini kan ada corak-corak semua kan. Kalau kijang ada corak-corak. Jadi Unaizah pun ada corak-corak lah dia punya ni. Leher dia tu. Ada kalung apa. Kelihatan seperti kijang yang berwarna-warna dia punya leher kan. Maksudnya bila dia lenggok, nampaklah corak-corak tu. Dia angkat tekuk dia tu. Leher dia. Dia tengok dia punya ni. Mufradat. Jid. Jamak dia ajiyat. Jidu ni. Jamak dia ajiyat. Ajiyadun dengan juyud. Leher. Neck. Ataupun kita panggil unuk. Unuku. So jamak kepada jamak dia, jam'uhu ajyadun wa juyudun. Rim dah bincang dah syair yang keempat. Ingat tak syair yang keberapa? Tara ba'ral aram.
kan, tara ba'ral aram. So dia melihat tahik-tahik kijang. So aram tu plural of rim lah. Rim jamak dia aram. Rimu unzuri, tengoklah al-baita rakam al-rabi', rakam rabi'. Fahish ini, fahish. Apa makna fahish? Fahish ialah majawaza, apa yang melampaui kadar yang terpuji. Majawaza al-qadra al-mahmuda. Apa-apa benda pun dia kata min kulli syai'in. Manakala melampaui batas, kadar yang sepatutnya dikatakan cantik, sesuai. Kalau tak sesuai itu kita panggil tajawuz lah, fahish lah. Tapi penyair maksudkan wa arada huna di sini laisa bikarihil manzar, artinya bukannya tak sedap memandang. Karihil manzar, pandangan yang tak elok. So bukannya pandangan tak elok, tapi pandangan yang elok. Laisa bikarihil manzari. Sebab tengok kijang ni banyak jenis kan. Tengok kijang ni tak, bukan kijang tu, kijang sedap mata tengok. Okey, perkataan nassat. Iza hiya, apabila dia kijang itu telah mengangkat, ataupun apabila dia angkat, ataupun bila Unaizah tadi angkat, nassat daripada nassa lah kan. So nassat ialah rafa'at, dia telah mengangkat. Rafa'athu sama dengan makna nasabat. Tegakkan, dia angkat dan dia tegakkan kepala dia. Dan dari segi penggunaan Arab, perkataan nassun ni, nassun daripada nassa ni kan, masdar dari nassun. So nassun ni juga digunakan untuk mana? Perjalanan, fisayl. Orang kata nassa fisayl, misalnya kita kata nassa, dia telah an-naqata. Kau maksudnya kan, an-nassa an-naqata. So dia telah mempercepatkan kelajuan unta. Nassa an-naqata, dia telah mempercepatkan kelajuan unta dengan kelajuan yang amat sangat. So maknanya an-nassa fi sayr, sayr ni perjalanan kan. Sebenarnya wa hamlu, menjadikan unta al-ba'iri agar berjalan dengan perjalanan yang ataupun pace dia tu pace yang laju lah kan. Syadidin ala sayrin syadidin. Dalam kamus dia tulis nassun juga boleh bermakna nasisun. Dua ni serupa makna. Nasisun. Nassun, nasisun iaitu sayrun syadidun. Inilah tadi hamlul ba'i ala sayrin syadidin. Sayrun syadidun, jalan laju, jalan yang terlalu kuat. Mu'attal kan, mu'attal. Asal mana mu'attal ni benda yang tak ada. Atala kan, tak ada, ditiadakan. Mu'attal
Maksudnya mana dari segi lughawi mana ditiadakan. Tapi penyair maksudkan arada, dia maksudkan tak ada perhiasan. So la halia, la halia fihi, tiada sebarang perhiasan padanya. Perhiasan. Lepas tu terjemahan dia pun dia katakan no unornamented. So apa makna syair? Innal mahbubata, sesungguhnya dia kata kekasih dia tu telah menzahirkan. Tu berdiri juga di samping tadi mula-mula dia zahirkan apa? Atas tadi menzahirkan asil dia kan. Kemudian sekarang ni dia juga menzahirkan lehernya. Apa beza leher dengan tengkok leher tekok. So dia punya leher tu ka'unuki zabi, seperti tengkok ataupun leher kijang putih, abyadi. So kijang putih kalau nampak dia punya corak ada bidik-bidik kan. Yang dia kata khalis, pure putih. Al-khalisi al-bayadu, keputihan dia. Bukanlah yang tak sedap mata memandang kan. So laisa, bukanlah jenis yang tak sedap mata memandang. Laisa bikarihi manzarihi. Itu berlaku bila dia mengangkat lehernya. Idza rafa'athu, dan lehernya tu bila diangkat bukanlah jenis yang tak ada perhiasan. Wa huwa ghairu khalid, bukanlah sunyi daripada al-hayy. Al-hayy ka'unuki, sebagaimana biasa az-zabiyati. Maknanya zabiyah ni biasanya tak ada, putih gitu aja. Putih gitu lah. Tapi bukan macam tu dia kata. Tapi yang jenis ada hiasan. Bal yujadu fihi al-halyu, al-halyu. Okey. Sekarang ni i'rab dia. Waw ni huruf atas kita tahu dah. Jidin tadi an kan, majrur kan. So an jidin, jadi an asilin atas tu. Wa huruf atf, atfin, ji ni ma'tuf. So kita panggil sini ma'tuf. Ma'tuf, dia majrur, dia ma'tuf. Ma'tuf kepada khaddin asilin, pada syair yang sebelum ni. Baik, kajidin tadi muta'alliq dengan sifat jid yang dihazafkan. Jaru majrur muta'alliqani bi mahzufi sifati jidin. So, maksud dia sini kena ada ni lah. Sini ni
kena ada apa? Ada kainin saja. Jidin kainin. Kajidi. Kan? So, maknanya muta'alliq dengan kain. Kain ni sifat kepada jid. Ini sifat. Mahzuf. Mahzufah. Wal kufiyu ya'tabirul kaf. Orang ulama kufi pula menganggap ya'tabiru huruf kaf ni sebagai isim kan. So kaf ada dua lah. Kaf, kaf huruf, kaf isim. So kalau isim maknanya misl lah. Misl. So kalau misl dia mu'rab lah, bukan mabni kan. So kalau yang ni mabni lah. So kalau kita kata kaf, dia sendiri tidak muta'alliq dengan siapa-siapa lah kan. Kan? So dia tu sendiri sifat dah lah. Faya sifatun indahu. So kalau kita kata kaf ni sebagai misl, so dia akan jadi ni kufah kan. Dia kata misl. So kalau misl, dia akan jadi sifat lah. Sifat. Kalau yang ni dia muta'alliq dengan kain. Kain tu sifat dia. Dia tu sifat. Mislun artinya mumasilun lah. Mumasilin. Seperti ya. Menyerupai. Indahu. Wajidin mudhaf. Mudhafun ilaih. Sini mudhaf. Ini mudhaf. Yang ni mudhaf. Rim mudhafu ilaih. Majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasrah zahirah. Lah kan? So wajid mudhafun mudhafu ilaih. Apa ni? Jid yang mana ni? Faya sifatu indahu. Wajid mudhafu ilaih. Wajid mudhaf wa rim mudhaf ilaih. Mana mudhaf lagi? Bukan. Silap. Bila kita guna dia sebagai misl tadi, kita misl jid kan? Misl ni ganti ka kan? So kalau guna misl sini akan jadi mudhaf. Ini akan jadi mudhaf ilaih. Itu maksud dia. So sini tadi wajid jid apa tu? Kajidi. Jidi lah ya. Bukan jidin. Wajidi tu ialah mudhafun ilaih. Sebab misl tu mudhaf. Baik, kalau kita guna kaf, wajid jadi mudhaf saja kan? Mudhafun. Wajidi mudhaf. Sama jugalah, maknanya kalau guna misl pun dia at the same time dia mudhaf and dia pun mudhafu ilaih kan. So rim tu mudhafu ilaih. So warimi mudhafun ilaih. So sini ni mudhaf kan, ni mudhafu ilaih lah. So yang jid ni dia boleh jadi mudhaf, dia jadi mudhaf ilaih. Dua-dua lah. Kalau kita guna mis di sini kan. Mis. Laisa fi'il madi. Fi'ilun madi. Tapi bukan tam. Tapi dia nakisun.
So laisa perlu kepada isim, bukan kepada fa'il. So isim dia ialah dhamir mustatir juga, takdir dia situ ialah huwa kan. Mustatirun, takdir dia takdiruhu huwa. Dan huwa ni ialah jid yang pertama. Semana laisa sini, laisa jid ni. Jid ni bukanlah teruk, bukanlah tak cantik. So dia kata kembali kepada jid yang pertama, jidi al-awwali. Bifahishi. Ba ni huruf jar, harfu jarrin, tapi dia tambah je zaidin. So bila dia tambah, makna mahal tu mahal apa? Mahal nasab lah kan. So fahish tu sendiri khabar kepada laisa, khabaru laisa. Sebila khabar laisa mestilah mansub, tapi tak boleh dizahirkan kerana sibuk busy dengan harakat yang harakat kasrah kerana ba zaidah masuk. So alamatu nasbihi, alamat nasab dia ialah fathah yang ditakdirkan, muqaddaratun, akhir dia tak boleh dizahirkan kerana sibuk dia. So mana'a istiwalu, sibuknya tempat dia dengan harakat biharakati harfi jarri, yang tambah itu menyebabkan dia tak boleh zahir min zuhuriha. Sekarang ni dah ada isim, ada fi'il, ada isim dia, ada fa'il dia, ada khabar dia, dah jadi jumlah lah kan. Sebuah jumlah tu laisa bifahishin, ayat laisa bifahishin, status dia ada i'rab tak i'rab? Dia kata ada i'rab. Dia kata di tempat jar, fi mahalli jarri sifatin, di tempat jar sifat yang kedua, saniyati lijid. So maknanya jid. Okay, jid ni kan sifat yang pertama dia yang ni, kaini ni. Sifat yang kedua ialah laisa bifahishin. Jid yang macam mana? Jid yang seperti jid kijan putih. Yang macam mana lagi? Yang tak teruk. Bukannya yang tidak cantik. Iza pula. Ataupun fi mahalin nasbi halin, di tempat nasab hal. Hal kepada jid juga dia kata. Minhu. Hal kepada jid juga. Itu pun boleh jadi zulhal selepas dia disifatkan. Ba'da wasfihi. Mana kalau sebelum dia disifatkan dia nakirah kan. Bila disifatkan ada sikit taksis. Bila taksis maknanya dia ada bau-bau makrifah lah kan. So bila bau makrifah dia boleh jadi zulhal lah. Bila zulhal maknanya selepas dia tu jumlah takdir nakirah hal lah. So jid ni nakirah. Bila nakirah yang layak bagi dia ialah hanya sifat sahaja, untuk sifatkan dia. Sifat untuk sifat ni boleh jadi sifat ataupun hal. Bahasa Melayu kita kan, dua-dua sifat. Bahasa Arab hal pun sifat, sifat pun sifat. So untuk nakirah hanya boleh layak sifat sahaja. Okay. Untuk hal sini kena makrifah. Ataupun bau-bau dia, bau-bau makrifah. So kalau tanpa adanya sifat ni, kaji di rim ni, laisa ni tidak boleh jadi hal kepada jid. Tapi kalau kita dah sifatkan dia, so dia
bukan totally nakirah. So sekarang ni dia boleh layak jadi zulhal. So sini laisa bifahish ni ayat jumlah. So jumlah ni nakirah kan. Hukum dia nakirah. So nakirah dia boleh jadi sama ada sifat ataupun hal kan. Sebab hal ni mesti nakirah kan. So sini tadi dia boleh jadi sifat kalau kita maksudkan jid sahaja. Sifat yang kedua. Tapi kalau kita kata jid itu sudah ada satu kata sifat bagi dia, iaitu kajidirin, maka laisa boleh jadi hal kepada jid. Samalah dengan ala haddi, mana samalah dengan firman Allah Ta'ala, wa hadza zikrun mubarakun anzalnahu. Ini adalah peringatan yang berkat kan, yang kami telah turun kepada kamu. So zikrun ni nakirah. Sifat yang pertama dia mubarak. Sifat yang kedua ialah anzalna. Baik, kalau kita gabungkan zikrun dengan mubarak, dia sudah jadi makrifah dah kan, sudah taksis dah kan. So dia jadi zulhal. So sekarang ni anzalna boleh jadi hal lah. Iza so iza apabila sini. So iza mestilah zaraf. Dan zaraf dia bukan zaraf yang menjazamkan kan. So ghair jazim. So zaraf pula zaraf zaman yang dia bebas daripada mujar rodun, bebas daripada syartiyah. So, tak ada unsur syarat sini dari segi makna pun. Dan dia tu mabni dengan sukun. Sebab iza ni kan ada alif ni kan, so bagi mati ni kan sukun ni. Dan iza zarah, bila zarah mestilah mansub kan. Tapi oleh kerana dia mabni, so kita kata fi mahali nasbin, di tempat nasab. Dan zaraf ni mesti dia bermuta'alliq dengan sesuatu kan. So muta'alliqin dengan fahish. Sebab fahish ni isim fa'il kan. Isim fa'il, bentuk isim fa'il di fahish. So dia kata bukanlah, dia kata teruk. So teruk bila. So teruk bila. Lagi hiya pula hiya dhamir munfasil. Ni hiya ni dhamir munfasil. So biasanya lepas iza ni kita ada fi'il kan. Iza jaa. So sepatutnya iza nassat sini ni. Nassat sini. Kan? So nassat. So nassat ni dia panggil mufassir ni. Mufassirah. Dia mentafsirkan. Sepatutnya nassat duduk sini. Kan? So bila kita hilangkan dia punya fi'il, kita ambil dia punya fa'il tu ganti kat sini. Dhamir munfasil dia. Kemudian fi'il dia tu yang ni dah tafsir dah. Terjemahan biasa dah apabila dia kan, tapi dari segi asal usul tu gitulah. So hiya ni dhamir munfasil. Dan dia mabni, semua dhamir ni ukur dia mabni kan. Cuma mabni dengan apa ni? Mabni dengan fathah. Sebab kita hiya al-fathatu ala al-fathi, dan status dia tu rafa'. Sebab dia mabni, kita kata mahalli rafa'. Sebab dia fa'il asalnya. Fa'ilin kepada fi'il yang dihazafkan.
fi'lin mahzufin. Dan fi'il itu telah ditafsirkan oleh fi'il nasab selepas dia. Yufassiruhu al-mazkuru, fi'il yang disebut selepas dia, ba'dahu. Yang asal dia mustatir. Asal hiya ni mustatir. Kana mustatira. Dulunya mustatir. Kana mustatira. Ada nasab tu lah. So falamma huzifal fi'il, apabila dihazafkan fi'lu, dia pun timbul lah. Baraza. Dia pun timbul. Appear kan. Lepas tu jumlah yang tafsir tu lah mahalal, sebab kita ngaji dah kan, jumlah tafsiriyah tu dia tidak ada status i'rab. Wal fi'lul mahzufu, dan fi'il mahzuf dengan fa'il dia dhamir mustatir tadi jadi jumlah fi'liyah kan, jumlatun fi'liyatun. Faiza ke zaraf, bila zaraf mestilah mudhaf. Ni iza zaraf, bila zaraf mestilah mudhaf kan. Sebelum mudhaf, fi'il di sini mestilah mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih ni majrur kan. So kalau dia mabni, kita kata fi mahalli jar. So sini fi'liyah fi mahalli jarri, dia jadi mudhafu ilaih apabila iza disandarkan kepada dia kan. Iza dengan menyandarkan iza kepada dia. Nasad jumlah tafsiriyah tadi kan, mufassirah tadi kan. So dia tak ada i'rab lah. So nasad ada fi'il ada fa'il. Fi'ilun madin, kemudian ta sini ta ta'nis, ta'u ta li ta'nisi, cuma fa'il dia ialah, kemudian ha sini ni dhamir munfasilah kan, muttasilah dan muttasil. Tapi maf'ulun bih lah, mestilah fi mahalli nasab lah kan. So fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Kemudian fa'il dia dhamir mustatir. Wal fa'ilu dhamirun mustatir. Takdir dia hiya juga. Kan? Yang kembali kepada apa yang kita bercakap tentang dia sebelum ni. Man yutahaddatsu anhu anha. Kemudian bila ada fi'il ada fa'il, jadilah terbentuk jumlah apa? Fi'liyah. Dan jumlah itu kerja dia mentafsirkan mufassiratun. Wal jumlah fi'liyah mufassiratun. So jumlah yang mufassirah dia la mahalla laha min al-i'rab indal jumhur. Syalubin kata ikut dia punya ni lah, kedudukan dalam ayat lah. Kalau ayat dia tu jadi fi'il lah, dia jadi nasab lah kan. So waqala Syalubin ni yang kata apa, ulama Andalus lah ni. Waqala Syalubin bihasabi ma tufassiruhu wa huwa hasan. I'rab ni hasan. Yang ke-33 kan. Maknanya kalau ikut Syalbi ni dia ikut kalau kita atur balik ayat tu, misalnya kalau kita kata Zaidun al-khubza ya'kuluhu, sepatutnya Zaidun sini ya'kulu kena ada sini lah kan. Zaidun ya'kulu al-khubza kan. Dan sebab kita budhamir sini ni kan, so maknanya kena ada sini lah
Bila kita budak amil sini, kalau kita baca sini bagi atas, tak bolehlah yang ni jadi amil dia. Kan tak? Jadi sepatutnya Zaidun ya'kulu al-khubza ya'kuluhu. So ya'kulu sini dihazafkan lah sebab sudah ada tafsir sini kan. Jadi yang sini ni la mahalla laha min al-i'rab lah kan sini kan. Sebab dia mufassirah kan. Tapi kalau Syalibin tak kata gitu, kita kena tengok dia kata ya'kulu ni sebenarnya status dia di sini sebagai apa sini ni? Sini khabar kan. So bila khabar status dia rafa' lah kan. Fi mahali rafa' lah. Ya'kulu ni kalau kita letak sini tepat dia tu sebenarnya tepat khabar. Sepatutnya Zaidun ya'kulul khubza ya'kuluhu. So oleh kerana sini ni rafa', maka sini pun rafa' lah. Status sebab dianya hak tular je. Benda hak sama. So sebab tu dia kata ikut keadaan dia lah. Dia jadi apa tu? I'rab dia. Dia kata ni pendapat yang bagus jugalah kan. Orang Hasanun. Okey. Yang i'rab yang kita pakai tu dia kata ini according to the ulama Basrah lah. So ala tariqati Basriyina. Kalau Kufah ada i'rab dia tersendirilah. I'rab iza tu lah kot. Kan iza ada iza ismi kan. Ada haraf. Rakam 33 lah. Yang bak iza tu, izama tu. Ada iza zarfiyah, ada iza fujaiyah. So iza zarfiyah tu bagi dua, satu syartiyah, satu ghairi syartiyah. Cuma tengok yang kat tempat yang i'rab iza ma asuraya tu kan nanti. Situ ada dua pandangan, satu pandangan Basrah. Surat 82 nanti balik tengok sendirilah. Kita pun isyarah-isyarah je lah macam dia isyarah. Surat 82. I'rab izan ni wa ni wawu ataf. So lam tu lam zaidah lah kan. Ta'kid untuk zaidah. So lam tu zaidatun untuk mentakidkan penafian. Tidak juga kita panggil. Tidak juga. Mu'attal ma'tuf ala qawli bifahish. Maksudnya tidak fahish dan tidak juga mu'attal. So i'rab dia wa i'rabuhu i'rab mu'attal bi mu'attalin sama juga dengan i'rab fahish bifahish. Habis dah kan? Wallahu a'lam bissawab.